Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, terima kasih kepada semua dan kita bertemu lagi dalam bab pertama untuk kita teruskan sesi kuliah kita. Untuk kita nak lihat bagaimana Islam sebagai cara hidup yang syumul, dan kita dah lihat apakah yang dimaksudkan dengan Islam, iman, ihsan dan apakah hubungannya. Dan juga kita telah melihat apakah asas-asas syariat seperti apakah yang dimaksudkan dengan akidah, apakah yang dimaksudkan dengan syariah, apakah yang dimaksudkan dengan akhlak. Dan kita dah sebut akidah adalah satu pegangan, keyakinan, kepercayaan yang perlu kita yakini sepenuh berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dan tidak dibuat-buat. Dan begitu juga dalam aspek syariat, di dalamnya ada yang berkaitan dengan ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, dan termasuklah juga konsep ataupun yang dipanggil akhlak, yang mana akhlak ini adalah perkara yang secara spontaneous, secara spontan ia keluar daripada kehidupan ataupun tingkah laku ataupun perwatakan karakter manusia itu sendiri, tanpa direkayasa, tanpa dicipta. Ini dah jadi mendarah daging ataupun tabiat. Jadi pada petang ini kita tengok sambungan kepada bahagian yang pertama ini, iaitulah dipanggil maqasid syariah. Kenapa Allah Ta'ala meletakkan syariat? Tujuan syariat diletakkan untuk apa? Maqasid syariah ataupun kita panggil tujuan-tujuan syariah lah, maqasid syariah ini. Yang mana maqasid syariah ini antara lain bertujuan untuk memelihara kesucian dan kepercayaan hidup beragama. Jadi perlu kepada tujuan pensyariatan. Tujuan pensyariatan. Jadi dalam maqasid syariah ini ada beberapa perkara yang boleh kita memahaminya, yang mana terdapat 5 maqasid syariah. 5 tujuan maqasid syariah yang perlu kita fahami. Kan? Yang mana maqasid syariah ini, tujuan syariah ini yang pertama itulah memelihara kesucian dan kepercayaan hidup beragama. Ini menunjukkan kepada kita Islam adalah satu sistem kehidupan yang lengkap, yang mana apabila seseorang itu telah duduk di dalam Islam ataupun menganut Islam, maka Islam meletakkan prasyarat, iaitulah mereka tidak boleh keluar daripada hidayah tersebut. Mereka kalau dah masuk Islam, mereka tak boleh keluar untuk contohnya tukar agama lain, maka Islam tidak benarkan. Namun di sana Islam tidak memaksa orang bukan Islam untuk menganut Islam. Dan itulah yang berlaku kepada tanah Melayu. Dan di mana-mana pun para Nabi dan Rasul, mereka tidak pernah memaksa satu kaum untuk menyembah Allah Ta'ala. Tapi para Nabi dan Rasul datang membawa satu misi dakwah untuk mengislamkan mereka dengan cara yang begitu damai, sesuai dengan perkataan Islam itu sendiri, iaitulah Islam daripada perkataan salimah ataupun sejahtera, salam yang kita selalu assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kamu. Jadi Islam datang tidak memaksa satu penduduk, tak paksa orang Melayu, tak paksa orang negara Cina, tak paksa orang India untuk menganut Islam, tetapi kita sebagai pendakwah, ulama yang menyatakan kebenaran ini, mereka mengajak manusia supaya menyembah Allah. Lalu ketika itu hidayah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, lalu mereka masuk Islam. Dan apabila mereka telah masuk Islam, maka mereka mestilah beramal dan mengikuti apa juga prasyarat yang Islam telah letakkan. Jadi mereka mengambil Islam secara kafah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam itu secara menyeluruh. Jangan ambil sekerat-sekerat, sikit-sikit. Maka dia ambil secara menyeluruh. Jadi yang pertama ini, tujuan maqasid syariah ini memelihara kesucian dan kepercayaan hidup beragama. Maksudnya tidak dibenarkan seseorang ini untuk menjadi murtad. Apabila contohnya orang tu orang Islam, maka dia nak murtad, berfikir murtad, maka Islam melarang. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita
pelarangan tentang murtad ini sebagaimana ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Taala dengan sebenar-benar takwa, wala tamutu, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa antum muslimun. Mana kita dilarang mati, dilarang untuk keluar daripada agama Islam melainkan mati dalam Islam. Ini syariat. Dan begitu juga hadis Nabi SAW menyebut kepada kita, man baddala faqtulu, siapa yang murtad, siapa yang tukar agama, siapa yang keluar daripada agama Islam, hendaklah mereka ini dibunuh. Diberi tempoh untuk mereka bertaubat. Kalau dalam syariat Islam, dalam undang-undang jenayah Islam, 5 maqasid syariah ini salah satunya iaitulah untuk memelihara agama. Ada satu kes, Ustaz dengar seorang padri berbicara dalam sebuah gereja, dia orang Melayu. Dia cerita pengalaman ni dulu. Masa dia sekolah mendengar dulu, dia sekolah agama. Tetapi ialah hidayah milik Allah Ta'ala, dia telah bertukar menganut agama Kristian. Jadi dalam gereja dia telah berceramah untuk Kristian. Dia baca Al-Quran cantik, taranum lebih hebat daripada kita. Maka dia kata, dia cerita dia lah Islam ni ada malam 7 liku. Yang mana malam 7 liku ni perlu kena pasang lampu. Kalau lampu tak pasang nanti malaikat nak landing tak boleh, tak tahu gelap. Nampak tak? Apabila dia orang Islam, murtad, keluar daripada Islam, akhirnya tidak dihukum sebab mereka ini telah murtad. Lalu mereka memfitnah Islam. Buat cerita tak apa-apa, tahayul, tak betul, tak ikut sebagainya. Maka Islam meletakkan satu zara'i'. Islam meletakkan satu pencegahan. Apa dia? Mereka yang murtad, mereka yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala ini dalam arti kata asalnya dia Islam, lepas tu dia murtad, maka Islam memberi hukuman kepada mereka, memberi tempoh kepada mereka untuk bertaubat kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam. Sebab itu maqasid syariah pertama ini adalah tanggungjawab daripada pemerintah. Mana dia meletakkan satu kewajipan yang mana tidak ada orang yang murtad. Sebab itu Islam sangat berat kepada perilaku orang murtad ni sehingga diberikan hukuman yang paling berat, iaitulah hukuman bunuh kepada mereka. Ini syariat Islam. Dan ini bukan Nabi Muhammad SAW tapi Allah Ta'ala yang memerintahkan begitu. Sebab apa? Nak pelihara kesucian dan kepercayaan hidup beragama. Sebab itu dalam Islam tidak dibenarkan murtad, tidak dibenarkan. Tu Ustaz asalnya di Cina, orang asalnya orang contohnya orang bukan Islam lah, mungkin kaum Cina tapi beragama Buddha. Lalu mereka masuk Islam. Lepas tu dia nak keluar Islam boleh? Tak boleh. Memang tidak boleh. Sebab kita tak paksa orang Cina, orang India ataupun orang bukan Islam untuk masuk Islam. Kita hanya diperintahkan untuk berdakwah kepada mereka. Lalu hidayah Allah Ta'ala bagi pada mereka. Maka mereka kena pelihara hidayah tersebut. Mereka kena sentiasa duduk di dalam Islam. Duduk dalam Islam dan kena menerima Islam secara menyeluruh. Ini yang pertama. Ini tujuan maqasid syariah yang pertama. Apa dia? Membebaskan minda dan kepercayaan manusia daripada belenggu khurafat. Belenggu khurafat dan juga tahyul. Perkara-perkara yang pelik-pelik ni. Khurafat ni. Khurafat ni maksudnya perkara-perkara yang tak boleh terima oleh akal. Satu hari seorang sahabat isteri Nabi SAW beritahu kepada Rasulullah, dia kata khurafat ni begini-begini. Dia cerita perkara khurafat ni. Maka Nabi tanya, wahai isteriku, tahu tak apa makna khurafat? Khurafat ni dia kata Nabi pun cerita satu hari ada seorang pemuda yang bernama Khurafat. Khurafat ni. Jadi khurafat ni dia kata dia dibawa ke alam jin. Jadi dia hidup di alam jin sebagai manusia, jin Islam lah. Jadi apabila heboh, orang kata dia ni hilang. Bila hilang, lepas tu beberapa bulan kemudian datang balik, lalu dia pun bercerita kepada orang. Dia bawa ke mana? Jin bawa dia ke mana sebagainya. Lalu orang cerita, ni cerita khurafat, cerita khurafat. Begitulah asalnya. Dan orang Melayu pula cerita khurafat ni cerita yang kita kata tak boleh diterima akal lah. Yang magic punya cerita lah. Itu kita ni orang Melayu buat kesimpulan nama khurafat nama orang asalnya. Begitu dengan tahyul, munafik, syirik. Maknanya ini kita nak bebaskan masyarakat daripada supaya tidak berlaku syirik kepada Allah Ta'ala. Hanya mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan manusia. Tujuan maqasid syariah ini adalah untuk kita ini sentiasa menjaga nyawa. Kita tak boleh sewenang-wenang bunuh orang.
Ustaz, saya tak bunuh orang, bunuh di sini. Di sini pun tak boleh bunuh. Sebab diri kita ini bukan hak kita. Diri kita ini adalah hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang punya. Kita pinjam saja. Kita pinjam saja jasad kita, tangan, kaki, semua kepala kita ni adalah pinjaman daripada Allah Ta'ala. Jadi tak boleh sewenang-wenang kita membunuh manusia. Tak boleh bunuh orang. Kan? Tak boleh bunuh apa saja. Melainkan yang hak lah. Yang hak ni contoh kalau bunuh, balas bunuh, itu lainlah pemerintah yang buat. Tapi untuk kita membunuh orang, mengambil nyawa orang atau bunuh diri sendiri atau bunuh sebab ini adalah diharamkan dalam Islam. Maka kalaulah kita kata membunuh ini berlaku, maka dia dikenakan hukuman kisos, balas balik. Kalau dalam tadi memelihara agama dikenakan hukuman hudud. Hukuman hudud kalau orang tu murtad maknanya dia kena dibunuh lah. Kan? Dalam Islam hukuman bunuh ni hanya pancung. Maknanya dibenarkan pancung lah. Sebab pancung ni hukuman yang paling dikatakan kajian menunjukkan paling tidak menyakitkan. Wallahu alam lah kan. Sebab apa? Kalau hukuman bunuh dalam dunia ni banyak. Antaranya hukuman bunuh dalam dunia ni termasuk juga hukuman gantung. Lambat mati, kadang-kadang 15 minit, kadang-kadang tak mati-mati, kena sebab tu dipanggil gantung sampai mati. Ada yang hukuman bunuh kat dalam dunia ni digunakan current. Diletakkan besi plate dekat kepala, dekat tangan, dekat lutut, dekat kaki, maka dia pun dibagi current kat dia. Akhirnya tak mati pun ada, gila pun ada juga. Ada juga hukuman dalam dunia ini, hukuman mati dengan penyiksaan. Dulu-dulu penyiksaan, ditarik isi perut, orang tu hidup lagi. Dibuat penyiksaan, ditak badan sebagainya. Ada hukuman bunuh juga dalam dunia ni diguna racun. Disuntik racun, maka mati dalam penuh, tragis. Tapi dalam Islam hanya satu formula saja, iaitulah diambil nyawa menggunakan ikut leher, yang mana dekat leher ni ada satu urat kita kata saraf tunjang. Jadi apabila dipancing darah keluar terus dan dia tidak merasakan kesakitan. Itu kajian lah. Jadi Islam meletakkan secara ihsan. Kalau nak bunuh binatang sebab tu sembelih dekat lehernya. Begitulah. Jadi Ustaz nak sebutnya, yang pertama tadi kita kata memelihara agama tidak boleh murtad. Dan yang kedua menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan. Dan kalau kita pun membunuh dengan sengaja, maka dikenakan hukuman kisos, balas balik. Bukan orang yang mati itu bunuh balik, tetapi adalah dilakukan oleh pemerintah, menuntut pihak keluarga. Ustaz dia bunuh dengan tidak sengaja, maka boleh dibayar diat, dipanggil bayar diat. Banyak mana? 100 ekor unta. Nilai dia banyak mana? Lebih kurang 1 juta lah. Lebih kurang 1 juta. 100 ekor unta. 1 ekor unta ni nilai dia 10,000. Jadi kalau 10 ekor dah 100,000. Dia 100 ekor unta jadi 1 juta. Jadi contohnya kita pergi memburu, nak tembak gajah, nak tembak binatang, tiba-tiba tertembak manusia. Maka dia tak sengaja, membunuh tidak sengaja, maka dikenakan hukuman denda, diat, bayar 1 juta. Ni dalam Islam gitu sebab tu tak boleh sewenang-wenangnya kita menggunakan barang lah, benda-benda yang tajam. Tapi ada juga membunuh yang tidak sengaja, contoh dia baling batu kecil je, tiba-tiba mati, kebetulan ajal sampai. Ini kena tengok juga perkara-perkara sebegini. Tapi konsep dia begitu. Alright. Jadi Islam menjamin keselamatan nyawa dan tubuh manusia. Tak boleh apabila kita bunuh orang, suruh ataupun upah, itu adalah sama sekali dilarang, tidak dibenarkan. Dan Islam mewajibkan setiap individu untuk menjaga keselamatan diri masing-masing dan melarang segala perbuatan yang boleh mengancam keselamatan nyawa sendiri dan juga orang lain. Ini sangat signifikan untuk kita memahami perkara ini. Tak boleh sewenang-wenangnya untuk kita bunuh orang ataupun bunuh diri sendiri. Dan kalaulah pun bunuh diri sendiri, tak bunuh orang, maka Allah Ta'ala mengharamkan syurga kepadanya. Sebab apa? Dia telah berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. La tai'asu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Macam mana pun dosa yang dilakukan atas dunia, macam mana berat pun penderitaan, ujian, maka janganlah kita bunuh diri kita dengan cara kita membunuh diri dan sebagainya. Banyak kes-kes hari ni kita tengok, mungkin orang bukan Islam, mereka bunuh diri dengan cara minum arak, terjun bangunan, dengan cara mengambil racun tikus dan sebagainya.
Ada orang kalau tengok cerita Piramli tu terjun atas pokok, lala tak mati juga sebab belum ajalnya. Jadi ini sangat kritikal kepada kita supaya kita menjaga syariat dengan tidak membunuh orang lain ataupun membunuh diri kita sendiri. Alright, seterusnya. Yang ketiga, menjamin kemuliaan fizikal dan kewarasan akal. Ini Islam sangat menitik beratkan supaya kita menjaga akal fikiran. Sebab apa? Syarat untuk kita beribadat, prasyarat antara lainnya kebanyakan adalah berakal. Kalau orang gila, dia tak layak sembahyang. Maknanya prasyarat penerimaan sebuah amalan itu dia kena berakal. Sebab Allah Ta'ala nak terima ibadat orang tu mesti dia sedar. Kalau orang tu tak sedar, dia gila, maka terangkat taklif daripadanya. Tak perlu dia melakukan kita kata ibadat kepada Allah. Allah Ta'ala nak terima hanya ibadat yang solid, benar-benar daripada kesedaran yang berlaku pada individu tersebut. Sebab itu apabila prasyarat akal yang waras ini sangat penting dalam Islam, maka Islam sangat menitik beratkan supaya tidak boleh merosakkan akal fikiran dengan cara apa? Dengan cara meminum ganja, menghisap dada, meminum arak. Maka Islam larang. Islam larang supaya kita tidak termasuk dalam kalangan orang yang meminum minuman keras yang merosakkan akal fikiran. Jadi ini sangat kritikal. Yang mana akal dan kekuatan berfikir adalah anugerah Allah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Dan inilah yang membezakan kita dengan makhluk lain, binatang. Binatang mereka ini tidak diberikan akal oleh Allah Ta'ala. Manusia diberikan akal oleh Allah Ta'ala. Maka manusia diberikan kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah memuliakan anak Adam ini. Allah Ta'ala kata muliakan anak Adam. Antara lainnya dilebihkan manusia ini dengan makhluk lain dalam arti kata diberikan akal fikiran. Diberikan akal fikiran. Jadi dengan akal fikiran, manusia boleh mentadbir alam ini berdasarkan wahyu pandu oleh Nabi SAW pada ayat Quran dan hadis. Ini sangat signifikan akal ini. Dan bagi memastikan akal dapat berfungsi dengan sewajarnya, syariat Islam menegaskan mengenai kepentingan menuntut dan menguasai ilmu. Maka disebabkan itu, akal ini sangat penting. Maka kita perlu untuk menggunakannya untuk talibil ilmi, untuk kita belajar ilmu. Menuntut ilmu. Bila sebut menuntut ilmu, kena ada pen, kena ada kertas, kena ada masa, kena ada duit. Sebab kita nak menuntut ilmu ni, dia kena ada masa. Mana boleh menuntut ilmu sekarang dapat, tak boleh. Macam kamu ambil diploma pun 3 tahun. Ada orang ambil master pun 2 tahun. PhD pun 3 tahun. Dia tak boleh sekarang siap juga, tak boleh. Maknanya dia perlukan kepada masa. Dia tak boleh dalam keadaan kita kata sekarang juga. Dia tak boleh macam tu konsep dia. Perlukan masa, perlukan duit. Nak belajar kena ada duit. Masa perlu ada duit, mesti ada sokongan. Bahan, alat, kertas yang nak guna, semua kena duit tu. Mesti ada zukat ataupun kita kata kecerdikan. Akal. Kena ada akal. Ni nak belajar tapi gila. Macam mana? Tak boleh. Tak boleh diterima oleh akal yang waras. Jadi perlu kepada untuk menuntut ilmu ini, perlu kepada keinginan di samping ada alat-alat yang lain. Jadi Islam meletakkan untuk memantapkan akal fikiran dengan belajar, dengan bertanya kita kepada orang lain, ataupun dengan membuat try and error, R&D, research. Biasa orang masuk lab dia buat research kan, try. Berapa kali, beribu kali try tak jadi, try lagi, cuba lagi, maka dapatlah dia at-tajribiyat ataupun percubaan. Berapa kali percubaan baru dibuat. Ini konsep dia. Nak tajamkan akal fikiran juga, mesti jaga mata. Mata daripada apa? Daripada menengok perkara maksiat, daripada melakukan maksiat. Jadi apabila kita tengok mata ini tengok maksiat, mata merakam maksiat menyebabkan hilang ingatan kita dalam banyak perkara. Ini sangat signifikan untuk kita menjaganya, dan jaga akal fikiran ini. Dan apa lagi yang perlu dijaga? Jaga makan. Ada orang kata kajian menunjukkan makan kepala ikan boleh jadi lembab sikit, tumpul sikit. Wallahu alam sejauh mana, tetapi makan contohnya kismis, makan makanan yang mendatangkan perkara-perkara yang menajamkan akal fikiran. Ada orang kata untuk menajamkan akal fikiran juga
dengan cara kita menengok mushaf Al-Quran. Dengan kita tengok perkara-perkara yang elok, tengok ombak, deruan ombak. Kita juga menajamkan akal fikiran, tengok muka mak bapak kita kan, sejuk macam memandang. Dan banyak lagi perkara-perkara lain, contohnya kita mengaji Quran. Baca Quran, ni bulan Ramadan ni. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Dan banyak lagi lah perkara yang boleh memantapkan akal fikiran kita kepada Allah Ta'ala. Maknanya memantapkan akal fikiran kita di samping kita ini belajar dan berpandukan kepada wahyu. Ini yang kita memahami. Dan dalam usaha menjamin kewarasan dan kekuatan berfikir, Islam mengharamkan sebarang bentuk perlakuan yang menjejaskan fungsi akal. Oleh itu, Islam mengharamkan arak dan sesuatu yang memabukkan. Contoh satu masa dulu, golongan-golongan yang suka menghidu taik lembu. Taik lembu bawa jatuh, jatuh kan. Maka dia pun hidu taik lembu. Kita tanya ni, tengah buat apa ni? Oh, sekarang ni tengah sampai ke bulan, dia kata. Bayangkan untuk akal tu sampai ke bintang, sampai ke bulan, dia kata. Ini adalah salah satu perkara yang mana merosakkan akal. Ini hidu taik lembu. Ada dugam budak ni sekolah ni. Taik lembu mungkin payah ada jumpa kat bandar. Mana ada lembu sangat ke bandar kan. Dia beli gam. Minum arak. Ini perkara. Maka Islam meletakkan mereka yang meminum arak ni hendaklah disebat sebanyak 80 kali. Maknanya kalau dia minum arak, dah sabit kesalahan, terbukti memang dia minum arak, maka Islam meletakkan berapa kali sebatan? 80 kali sebatan. Disebat mengikut syariat lah. Bukan sebat 360 darjah tu. Sebat supaya lepas ni dia tak minum arak dah. Sebab apa? Dia kena hargai apa? Akal fikiran yang Allah Ta'ala beri. Berapa banyak orang yang Allah Ta'ala tak berikan akal. Dia hidup tapi tak diberikan akal. Duduk dekat Tanjung Rambutan dan sebagainya. Maka ini kita kena bersyukur. Maka kita kena jaga akal. Ini sangat penting kepada kita menjaga akal fikiran. Ini yang ketiga. Maknanya tujuan syariat Islam adalah menjaga akal fikiran dan kewarasan supaya kita hidup dalam keadaan harmoni. Ini tidak memandu kereta secara songsang, rupanya mabuk, tak berakal, hilang akal, gila sementara, maka membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab itu Islam mengambil berat isu ini supaya mereka diberikan hukuman had, hukuman hudud kepada mereka dengan disebat 80 kali sebatan. Alright, yang keempat, iaitulah tujuan maqasid syariah ini adalah menjaga kehormatan dan maruah diri. Islam adalah satu agama yang mana dia sangat signifikan menjaga keturunan. Keturunan kita hendaklah dijaga nasabnya, jangan sampai rosak dalam aspek kata putus nasab keturunan disebabkan berlaku perzinaan. Maka kalaulah Islam memandang kemuliaan dan kepribadian seorang Islam ini sangat penting dalam kehidupan, ia berkait rapat dengan kehormatan dan maruah diri. Sebab itu Islam suruh kita menutup aurat. Ni tidak naik basikal sendat-sendat. Nampak yang tak sepatut nampak. Ini sangat perlu dijaga. Orang perempuan terutamanya pakai tudung mestilah melepasi paras dada. Pakai stokin, jangan sewenang-wenangnya melepaskan stokin sebagainya. Ustaz lah, tak apalah, mana ada lelaki suka. Jangan senang-senang kita melepaskan kehormatan maruah diri kita. Selai rambut itu adalah dikira aurat, adalah satu kemuliaan kepada wanita, maruah diri jangan senang-senang tunjuk kepada orang bukan ajnabi ataupun orang yang bukan muhram kita. Jangan senang-senang tunjuk. Alah tak apalah Ustaz, pakwa je. Pakwa pun tetap diharamkan selagi belum kahwin. Ini sangat penting. Jadi maruah diri kena jaga. Ustaz, saya tak adalah tunjuk-tunjuk, tapi saya masukkan dalam gambar FB tu. Ini lagi teruk. Orang zaman sekarang macam-macam orang buat ambil edit macam-macam. Sebab itu kena jaga penampilan personality diri kita. Maruah kita kena jaga. Dan terutama tutur bicara kita. Ustaz jumpa ramai orang yang kadang-kadang jodohnya mungkin belum sampai sebagainya. Sebab apa? Tutur bicara. Tutur bicara orang macam-macam lah kan. Ini sangat penting kepada kita ya. Maka perintah dan larangan Allah bertujuan untuk apa? Membina pribadi Muslim. Ada kata seorang mahasiswa itu dengan penampilan personality yang baik, dengan sentiasa menjaga tutur bicara, menjaga dia punya personality, tidak mendedahkan aurat, tidak melakukan hubungan yang terlarang, maka pasti akan mendapat kemuliaan.
yang istilahnya inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga orang yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Maka perintah Allah dalam bentuk larangan dan tegahan menghindarkan manusia terjerumus kepada lembah kehinaan. Apa dia? Lembah perzinaan. Allah menyebut dalam Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampiri zina. Ada pula orang kata, Ustaz, hampir tak apa, berzina boleh. Banyak cantik pula. Hampir pun tak boleh, lagi kan berzina. Itu kena faham. Yang mana perzinaan ini adalah satu perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Tu Ustaz, orang tu berzina akhirnya masuk syurga. Betul. Apabila bertaubat kepada Allah, ada pintu taubat diberikan oleh Allah, maka bolehlah masuk ke dalam syurga. Tapi masalahnya, tahu ke kita, sempat ke kita nak bertaubat kepada Allah? Ini sangat signifikan. Dan jangan sewenang-wenangnya kita ini mendedahkan maruah kita kepada bukan sepatutnya. Dan Islam melarang manusia menjatuhkan maruah dengan cara mencemooh, mengaibkan, memanggil gelaran yang tidak baik kepada orang, mengutuk, mencaci, menghina seseorang, tidak memberikan hak orang, dengan kita melakukan maksiat, mengambil rasuah sehingga malu kita sebagai ketua keluarga, malu kita sebagai identiti masyarakat kita nak menjadi. Kita tak boleh kita merosakkan kita kata maruah ini, terutama dalam aspek perzinaan. Maka kalau Islam tengok ada orang berzina, hukuman dalam Islam dipanggil dalam hukuman hudud. Iaitulah diberikan hukuman had kepadanya. Kalau yang dah kahwin, diserejam sampai mati dengan batu-batu kecil. Dibaling dengan batu-batu kecil di satu pinggiran jalan. Semua orang lalu kena baling sebab perbuatan dia itu. Dan kalau dia belum kahwin, dia melakukan zina, maka Islam meletakkan sebat 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan yang belum berkahwin, penzina laki-laki yang belum berkahwin, sabit kesalahan mereka itu melakukan zina, hendaklah dia disebat 100 kali. Ini ayat menunjukkan kepada kita dalam surah An-Nur itu ayat supaya diberikan hukuman kepada orang yang berzina. Ada satu lagi ayat, asy-syaikhatu wasy-syaikha. Tapi ayatnya ini telah dihazabkan oleh Nabi, hukumnya dipakai. Penzina tua perempuan yang dah kahwin, penzina tua laki-laki yang dah kahwin, sabit kerajaan farjumu, hendaklah dia direjam. Ayatnya telah dihazabkan. Makna Allah Ta'ala telah hazabkan, hukumnya terpakai. Ayat ni tak ada, kalau baca dalam Quran tak ada. Tapi hukumnya terpakai, iaitulah hukum rejam kepada mereka yang melakukan perzinaan setelah dia berkahwin. Kalau dia dah kahwin, dia melakukan zina, maka dia direjam sampai mati. Ini hukum Allah Ta'ala. Ini bukan Nabi memandai ni. Ini Allah Ta'ala perintahkan. Sebab apa? Bersangatan marahnya Allah Ta'ala ketika mana ada orang berzina. Kan? Islam letak solusi. Kalau kau nak keinginan pada syahwat, kau kahwinlah. Kan? Kahwin, ikut prosedur standard sebagaimana yang ditentukan. Pergi meminang, pergi cukup saksi apa semua kan. Ni kena ada lah. Bukan kita sewenang-wenangnya. Yang sebagai call girl ataupun book apa? Yang sugar book, ini sugar daddy, sugar baby kan. Ini tak boleh ni. Ini semua ini mengundang kemurkaan Allah. Sebab itulah apabila berluas-luasanya perlakuan zina hari ini, maka Allah Ta'ala datangkan azab yang namanya HIV ataupun dipanggil penyakit HIV ataupun AIDS. Sampai hari ini penyakit ini tidak ada ubat. Ini bala ni. Bala memang tak ada ubat. Jadi berlaku perkara yang ini ancaman daripada Allah. Maka kalaulah kita tak jaga, maka ia akan kena kepada kita. Ini sangat kita kena jaga. Maka kalau orang itu melakukan perzinaan, bertaubatlah kepada Allah. Sebab hari ini tak ada lagi hukum had dekat Malaysia ni. Kan orang berzina, maka dalam Islam sepatutnya dikenakan hukuman had, tetapi dalam negara kita belum ada lagi hukuman hudud dan qisas, maka dia dikenakan hukuman takzir saja. Maka kalaulah ada orang terbezina, Ustaz, sorry lah Ustaz, terbezina. Dia terbezina, dia kata kan. Ada pula berzina Maka
Maka Islam meletakkan kau bertobat je lah. Jangan cerita pula dalam Nabi. Ni cerita pula. Oh, tadi aku telah berzina dengan si fulan bin sebelah. Jangan cerita pula. Maka ini perlu bertaubat dan bersihlah dari taubat sebenar. Kalau taubat ni maknanya Imam Nawawi kata ada an-nadam, menyesal. Wal azmu, ada azam, berazam. Dan juga melipat gandakan amalan. Dia tak boleh dah bertaubat tapi buat. Tahu buat. Bukan taubat. Ini kena penting. Yang kelima. Yang kelima. Iaitulah menjamin usaha pemilikan dan penguasaan harta. Islam menjaga memberikan setiap manusia itu hak masing-masing. Hak untuk mengumpulkan harta. Hak untuk mengumpulkan kekayaan. Pagi, malam, siang, petang. Boleh, tak ada masalah. Tetapi ingat, keluarkan zakat. Tetapi ingat, bayarlah tanggungjawab. Tetapi ingat, perlu kita lakukan secara terbaik. Maka Islam melarang untuk mengambil hak orang lain secara paksaan, secara batil, secara rasuah, secara mencuri, secara merompak. Maka kalau sabit kesalahan, orang tu dia mencuri, maka Islam meletakkan satu hukuman, iaitulah dipanggil potong tangan. Ambil tangan dia, potong. Sebab mencuri ni guna mulut ke, guna kaki ke, guna tangan. Maka Islam letak potong tangan. Ini kali pertama mencuri, potong tangan kanan. Kali kedua, kaki kiri pula. Kali ketiga, tangan kiri pula. Kali keempat, kaki kanan pula. Tak kalah. Kalau dah sekali dia mencuri, dah kena hukum pula macam tu, maka pasti dan pastilah dia tidak akan mencuri lagi. Sebenarnya hukuman ini nakalam minallah. Satu pencegahan daripada Allah Ta'ala. As-sariku was-sarikatu faqata'u aydiyahuma jazaan bima nakalam minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, sabit kesalahan. Ya Quran maka hendaklah mereka ini dipotong tangannya. Tapi ulama berbeza pandangan potong tangan paras mana-mana ini ijtihad ataupun pandangan daripada ulama adalah kitab diterangkan. Maka sebab itu kita kumpul harta sebagainya boleh, tetapi bayarlah zakat 2.5%. Harta yang kita pakai, yang kita dapat tadi tak ada masalah, gunakanlah infak fisabilillah. Berapa banyak orang yang harta kaya sebagainya akhirnya dia mengembalikan balik kepada Allah Ta'ala dengan cara infak, dengan wakafnya, dengan sedekahnya, dengan bagi orang makannya, bulan Ramadan ni bagi orang makan dan sebagainya. Inilah yang berlaku. Maka sebab itu syariat menggariskan peraturan hukum, undang-undang berkaitan dengan harta, dengan macam-macam yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada kita, dan Islam menegaskan kepentingan untuk mencari kekayaan daripada nikmat dan anugerah Allah Ta'ala. Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah. Al-Qasas ayat 77 kan. Carilah kurniaan Allah Ta'ala untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Boleh, tak ada masalah. Pagi, petang, siang, malam bekerja boleh. Niat kerana Allah, ikut peraturan, tidak melakukan maksiat, dapat pahala macam bekerja untuk akhirat juga, sama. Maka ini sangat signifikan untuk kita kena jaga. Maka carilah kurniaan Allah Ta'ala. Tak ada masalah, Islam tak larang. Maka pemilikan harta ini hendaklah diusahakan melalui cara pendekatan yang diharuskan. Jangan makan riba. Jangan ambil riba. Ni orang pinjam RM10, bayar RM12. Tak boleh lah, haram lah. Kan? Dan harta yang dibelanjakan adalah ke jalan Allah Ta'ala. Contoh bersedekah, mengeluarkan zakat, infak, buka sekolah, apa semua. Inilah dia punya tujuan syariat Islam terbina. Wallahu a'lam. Boleh off kan kita punya rekod itu.